Hadis yang ke-6 tolong rujuk pada bab yang ke-14, hadis yang ke-6 dan yang ke-7, ataupun hadis yang ke-147 dan 148 menurut urutan buku. Dua hadis Allah SWT izinkan kita selesaikan mempelajarinya pada minggu lalu. Hadis yang ke-6 ataupun 147 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bahawa adalah rukhsah, kelonggaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan kepada umatnya apabila seseorang yang beribadah dalam keadaan tidak selesa. Di antaranya mungkin mengantuklah. Salah satu daripada usaha syaitan untuk memalingkan kita supaya tidak mendapat kekhusyukan di dalam beribadah apabila dijadikan kita ngantuk. Ketika itu kata Nabi, takhirkanlah ibadah tersebut. Di antaranya kalau kita nak solat malam ketika itu, maka itu kalau ngantuk, cuba cari jalan, usahakan supaya ngantuk tu hilang. Di antara yang paling simple, tidur dululah. Biasa pukul 4 dia bangun nak solat malam, ngantuk, confirm tidur, bangun pukul 8. Jadi yang dimasukkan Nabi supaya nanti kita beribadah dalam keadaan selesa, dalam keadaan ini sempurna, cergas. Adapun hadis yang ke-7 dalam bab yang ke-14 ataupun hadis 148, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan oleh Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah, bukan Jabir bin Samurai. Itu anonim. Dalil memberitahu kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ahyanan, biasanya Nabi SAW apabila solat dan berkhutbah dalam keadaan yang sederhana. Sekali lagi nak beritahu kepada kita, kemarin kita dah bincang Nabi ni sayang ummah. Nabi tidak suka menyusah-nyusahkan orang lain, apatah lagi umat yang dicintai. Bab yang sedang kita pelajari supaya kita ni senantiasa adanya iktisad, pertengahan, bersederhana di dalam beribadah. Kurang tak boleh, melebih dilarang. Jadi carilah jalan yang pertengahan, yang mana mudah-mudahan tidak melampau yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita melakukan satu ibadah dalam sederhana menurut syarat-syarat dia tak agama izinkan, maka kita terasa seronok. Itu yang nanti akan datang, kata Nabi, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, sebaik-baik amalan adalah yang kita mampu mendawamkan. Kita terasa seronok buat benda ni dan dia tidak ada pressure. Kita terasa ikhlas dan kita rasa suka buat benda ni. Bukan saja nanti kita tinggalkan, malah kita akan mendawamkan. Dan sedikit pun tidak berkurangan. Itu kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Dia melakukan dengan konsisten dan tidak berkurang, malah akan bertambah. Dan mudah-mudahan orang lain yang melihat juga, ini tidak terasa bosan, tidak terasa ini menyusah-nyusahkan. Kerana kita sudah mengetahui biasanya solat malam Nabi, sama ada tahajud ataupun witir yang Nabi lakukan secara munfarid sendiri, biasanya Nabi lakukan dalam keadaan panjang. Aisyah menceritakan Nabi baca sampai 600 lebih ayat pada satu rakaat. Bayangkan tak? Al-Baqarah aja 286, disambung dengan Ali Imran 200, disambung dengan An-Nisa 176, 600 lebih ayat pada satu rakaat. Sujud Nabi saja kata Aisyah hampir 50-60 ayat. Biasanya kalau Nabi bikin seorang, Nabi akan buat macam gitu. Tapi bila Nabi memimpin solat berjemaah, Nabi ingat orang lain. Ini yang pernah kita ceritakan apabila Nabi mengajak seseorang untuk beribadah, kata Nabi, hendaklah adanya seorang imam yang apabila dia jadi imam, jadikan contoh orang yang di belakang. Mungkin ada orang yang ada hajat, mungkin ada orang yang tua yang tak mampu solat panjang-panjang, mungkin ada orang yang mungkin ini ada urusan dan sebagainya. So kita perpisahkan di antara solat munfarid dengan solat berjemaah yang kita pimpin. Ini yang telah kita bincangkan. Khutbah Nabi, kalau kita lihat khutbah Arafah umpamanya, orang dah bikin haji tahu, panjang. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha. So kita nampak ada ketika Nabi gunakan kesempatan, tapi ada ketika Nabi nak memudahkan ummah. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, minggu lalu kita sempat berpindah lagi satu hadis, 149 ataupun hadis yang ke-8 menurut bab yang ini 14. Cuma hadis tu agak panjang, untuk menjimatkan waktu saya tak baca. Dan minggu lalu saya hanya sempat menjelaskan kedudukan hadis. Tolong lihat, akhir hadis itu disebut Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Imam Bukhari meletakkan berulang-ulang di dalam kitab ini sahihnya.
Di antaranya hadis yang ke-1968 dan diulang lagi pada hadis 6139. Hadis yang ke-8 menurut bab ataupun 149 yang sedang kita pelajari pada minggu lalu, diceritakan oleh seorang sahabat yang bergelar Abu Juhaifa. Itu kunyah, nama samarannya, nama timang-timangannya. Tapi nama dalam IC tolong rujuk Wahab bin Abdullah. Orang ini sama puak dengan Jabir bin Samurah hadis sebelumnya. As-Sawai Al-Amiri, orang Arab yang banyak di kawasan Madinah. Dan dia bertemu nasab dengan Jabir bin Samurah tu sampai kepada, kalau bapa, datuk, nenek, noyang, itu apa lagi atas saya tak tahu, oneng-oneng ke apa ning kita pun tak tahu. Lebih kurang kat situlah, jumpalah. Dia sama kasta. Cuma perbezaannya, yang mana Wahab bin Abdullah ataupun Abu Juhaifa ni, beliau lahir pada tahun 3 Hijrah. Di lain perkataan, apabila Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah, umur dia sekitar ini 8 tahun. Kan masih kecil, belum balik. Maka ulama-ulama hadis menghukum beliau ni sebagai sahabat sigar. Sahabat Nabi ni ada dua. Satu yang dikatakan sahabat kibar, yang senior. Satu sahabat yang ini sigar, yang junior. Sahabat-sahabat yang ketika Nabi wafat belum balik. Menurut ilmu hadis, orang-orang macam ini tidak boleh meriwayatkan hadis langsung. Mereka kena rafak kepada ini sahabat-sahabat yang lain. Ini yang dimaksudkan. Jadi hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat sigar. Tapi walaupun sigar tak sigar, junior tak junior, orang hebat. Yang maksudnya dikatakan hebat kerana pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, lebih kuranglah kalau anda nak gunakan satu matematik yang paling mudah selalu saya ajarkan, Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah. Abu Bakar As-Siddiq memerintah 2 tahun setengah lebih kurang. Umar memerintah 10 tahun. Osman memerintah 12 tahun. Jadi kalau anda lihat di situ 35 Hijrah. Sekitar 36 Hijrah tu Osman bin Affan itu mengambil, Ali bin Abi Talib mengambil dia ini pemerintahan. Ini cerita yang paling mudah. Kalau anda nak bayangkan, bila Ali bin Abi Talib mengambil pemerintahan Islam sebagai khalifah, sekitar tahun 36 Hijrah, lebih kurang macam gitu. Jadi bila kita baca hadis ni, kita nampak bila Ali bin Abi Talib ditabalkan sebagai khalifah, kita tahu perpecahan Islam yang sungguh teruk. Hari ini kita nampak gerumal, Arab bergaduh, orang Islam bergaduh. Cerita ni diulang. Dia macam repeat. Dia macam ulang tayang aja. Perpecahan dalam Islam ni bukan baru. Nabi baru wafat belum 50 tahun. Orang Islam dah bergaduh pada zaman sahabat yang masih hidup itu. Nak menunjukkan bahawa syaitan ni champion. Bukan sahabat-sahabat tidak kuat iman, tapi syaitan ini memang banyak pengalaman. Syaitan kan hidup mulai zaman Nabi Adam, betul tak? Dan belum pernah mati. Pernah dengar arwah syaitan? Belum mati, artinya orang yang panjang umurnya, artinya banyak pengalaman. Sebab itu dia easy. Zaman Nabi Ibrahim, syaitan sudah ada tak? Ini Nabi yang hebat. Zaman Nabi Musa lagi ada tak? Maka zaman Nabi Muhammad lagi syaitan ada dan dia dah ada pengalaman. Nabi Muhammad wafat, lagi easy sahabat-sahabat dia. Ini cerita dia. Betul kalau hari ni zaman kita ni syaitan banyak, kita jangan heran tak? Dan syaitan yang makan kita ni easy lah. Tak payah general-general, line corporal sudah. Pasal kita bukan kuat sangat. Majlis-majlis ta'lim ni kan dikerumun oleh para malaikat, dikerumun. Tapi syaitan pun berkerumun juga. Sebab itu kalau saya mengajar, kadang-kadang saya berdiri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang kuat suara. Pasal apa? Ada yang nak kena gasuk tu. Mereka. Maka itu syaitan memalingkan sahabat-sahabat sehingga bergaduh, berlakunya peperangan Jamal. Ya Allah. Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, 10 yang dijamin masuk surga wafat dalam peperangan Jamal. Bayangkan, peperangan yang berlaku asalnya adalah ini propaganda daripada puak-puak pemberontak yang kita tak tahu siapa. Dia masuk dalam Islam dan dia conquer habis. Tapi pergaduh itu melibatkan sahabat Nabi, lebih teruk lagi melibatkan Aisyah Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan peperangan Jamal, peperangan unta, kerana Aisyah berpihak kepada sahabat-sahabat yang tidak mau membaiat Ali bin Abi Talib. Itu ceritanya. Tapi mereka tidak baiat bukan pasal tak nak taat dia tak. Kerana mereka menuntut supaya Ali bin Abi Talib yang ini mencari siapa yang membunuh Osman bin Affan. Itu ceritanya. Kata Talha bin Ubaidillah, kata yang ini Az-Zubair bin Al-Awwam, dia tak, ya Ali, kata, wahai Ali, bayya'na, aku akan bai'ah engkau, macamnya gitu.
Bukan cari siapa yang bunuh yang ini, menantu Nabi SAW. Cerita dia itu ya. Ali ni bukan tak nak cari ya tak, tapi kita kena tahu. Ketika itu bila Ali dipaksa menjadi khalifah, yang duduk di Madinah ni mungkin 99.9% ni puak-puak pemberontak. Ada nak cari siapa? Anda berani semua tangkap, dia memberontak, habis ni macam berlaku sekarang kat negeri Arab. Habis, dah tak boleh lagi. Maka Ali berhati-hati. Lambatnya Ali berhati-hati itu sehinggakan akhirnya Az-Zubair bin Al-Awwam, Ubaidillah bin Talha bin Ubaidillah pergi ke Mekah mengadu kepada Aisyah. Kononnya Aisyah datang sebagai islah, seorang yang nak buat baik, nak mendamaikan. Tapi Pak pemberontak tengok lain macam. Mereka start peperangannya. Berlaku satu peperangan yang sungguh dahsyat. Kita dengar, kita baca, sedih. Kesimpulannya nak beritahu, di sinilah hebatnya syaitan. Syaitan ini dia paling benci dengan orang yang beriman. Siapa-siapa mengucap La ilaha illallah, bergegas arah Allah SWT. Dan syaitan paling marah. Dia akan cari. Kalau hari ni anda nak bikin maksiat, syaitan dia sokong. Dia sokong tak? Ada nak zikir sampai mabuk kan? Zikir mabuk. Syaitan cakap no problem. Aku bukan kasih kau masjid, aku kasih kau expo satu dewan yang besar. Ramai-ramai lah zikir sampai mabuk. No problem. Tapi bila anda nak mendekati Islam yang betul, dia mari main-main. Macam gitulah syaitan. Anda cari jalan yang benar, dia akan datang. Tak habis lagi, habis peperangan Jamal, berlaku peperangan yakni Siffin. Lebih teruk lagi. Di antara puak Muawiyah yang daripada Syam, dia baik atas turun. Sampai berperang yang berlaku peperangan Siffin, lebih dahsyat lagi. Kita dengar cerita. Ini zaman Ali bin Abi Talib. Tapi Alhamdulillah, macam mana pun pergolakan itu Allah tetap memelihara lah. Peperangan tetap berlaku peperangan, tapi sahabat-sahabat Nabi masih lagi kuat dengan agama. Sehingga Allah berikan kejayaan demi kejayaan. Yang saya nak cerita di sini, apabila pemerintahan Ali bin Abi Talib, perpecahan ini tidak berlaku pada zaman dahulu. Dan bukan berhenti sampai peperangan Siffin, berlaku peperangan Karbala. Karbala di sini sekarang ni, kalau anda lihat di Karbala tu namanya masih ada lagi di selatan Iraq. Berlaku peperangan yang sungguh dahsyat. Berlaku lagi. Peperangan lebih peperangan, perpecahan lebih perpecahan, sampailah hari ini supaya umat Islam hari ini baca sejarah dan mari berhati-hati. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pada ayat yang simpul ada satu perintah, Islam dengan cara yang betul dan beramai-ramai. Dan dilarang keras kita daripada bercerai-berai. Ini kita kena pegang. Jadi hari ini apa yang berlaku menunjukkan ulang tayang saja. Maksiat ni berlaku dulu dah berlaku. Sekarang dia rewind, dia cerita balik macam gitu. Kita sama-sama ketahui dia macam pakaian. Pakaian ni orang dah habis idea, last ikut style dulu balik kan, betul tak? Dulu pe cerita, zaman ramai saya tengok ni ada zaman Belboza kan. Zaman Belboza. Keluar tu besar, tak supaya tak nampak kaki. Kaki pun tak nampak. Tu zaman itu. Dulu pe time lah, tak? Beruk pun boleh masuk, beruk pun masuk. Lepas tu hilang, zaman kurus terus. Kaki pun tak boleh masuk. Kita tengok di seluar macam mana budak ni pakai seluar. Dia jadi macam gitu. Lama dulu ya tak? Zaman bawah pusat, zaman Mike Jagger. Ada dengar? Tak? Lama dulu ya tak? Sekarang dia ulang balik. Dia macam gitulah. Orang yang membaca sejarah dia tahu. Dan jangan heran, nanti dia hilang. Dia hilang. Jangan kacau, jangan kecoh-kecoh. Nah, apa yang nak sebutkan bahawa Khalifah Ali bin Abi Talib pada zaman pemerintahan dia apabila reda sekejap, dia tak? Di Kufah, kerajaan Islam itu di Kufah. Ketika itu yang menjaga ini harta Baitul Mal adalah yakni Wahab bin Abdullah ataupun Abu Juhaifah. Orang yang diamanahkan menjadi yakni penjaga harta-harta kerajaan Islam ketika itu. Dan dia wafat pada tahun 72 Hijrah di Kufah. Kita doakan radhiyallahu anhu. Nah, matan hadis yang minggu lalu belum kita baca, tolong rujuk. Hadis yang ke-8 menurut bab yang ke-14 ataupun hadis yang ke-149 menurut urutan buku daripada 1893 hadis. Dah dapat? Okey. Hadis ini berbunyi Al-Khan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Itu sebagai mukaddimah. Kata